Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dengar suara cikgu tak? Dengar. Waalaikumsalam. Apa salah? Okey, Umairah, Khaira, Nurizati, Iman, Sarah, Amarina, Wendaria. 10 orang. Okey, so kita teruskan ya. Nanti yang lain boleh tengok rakaman. Okey, so matematik PDPR 2 Setia 6 darjah bulan 2 pukul 8.09 sejam. Jadi hari ni kita dapat jadual baru, kita start awal dah sekarang ni pukul 8 hingga pukul 9. Okey, dan jadual baru juga ada matematik T kan? Okey, T tu, matematik T, ada tanda T tu waktu bila? Hari apa? US hari apa? Hari Khamis. Okey, hari Khamis ada 3 masa, sejam setengah. T tu maksudnya tutorial. Di mana waktu tu kita hanya buat latihan maksudnya kalau tak faham cikgu stay on Google Meet. Tak faham boleh tanya cikgu. Kalau on Google Meet, kalau tak nak tanya tak payah masuk. Macam itulah lebih kurang. Okey, tujuannya kenapa dah sekarang ada tutorial mungkin disebabkan tak nak ada lambatkan kerja kamu yang tertunda-tunda. Jadi waktu tutorial tu, matematik T tu nanti kamu kena siapkan latihan pada masa tu juga. Dan terus hantar. Okey. Faham tak? Faham. Suara cikgu jelas tak? Jelas. Okey. Cikgu nak share yang ni yang tugasan yang cikgu bagi kamu di mana ni? Di GC kan? Ada yang dah hantar, ada yang tak hantar. Okey, so apa jawapan 1A? A ni ada jawapan ke tak ada? Tak ada orang tanya cikgu pun. Tak ada. A ni ada jawapan ke tak ada? Tak jumpa. Tak jumpa? Tak ada. Tak ada. Mana ada jawapan kan? Cuma kalau kita tengok kat sini, 3 darab dengan A ni negatif 3A. 3 darab dengan B ni tambah 3B. Mana ada 3? B tak ada kat situ. Sepatutnya kat sini cikgu nak tambah 3. Seorang pun tak nak tanya cikgu. Macam semuanya buat betul je. Okay, so nombor 2. Apa jawapan nombor 2? A. Apa jawapan? Betul jawapan dia A. Nombor 3? D. B ke C? C. C Okay, maksudnya kuasa 2 kat sini, awak kena darab ni 2 kali lah, kurungan ni 2 kali. Salin balik 2G tolak 3H. Jadi ni darab dah nampak tak? Negatif 3 dan negatif 3 mestilah jawapan positif 9. So yang negatif ni D dengan B ni confirm dah salah. Okay, jawapan nombor 4. Jawapan nombor 4. B. Jawapan nombor 5. B. Jawapan nombor 6. C. Okay. So ni senang je tugasan cikgu bagi kamu kat GC. Sepatutnya dah boleh hantar dah. Tak payah makan masa yang lama pun. Okay, seterusnya pergi kepada latihan kerja rumah cikgu bagi kamu. Betul tak yang hari tu? Muka surat 26. Okay, sampai soalan 4 ni. Ramai yang tanya soalan 4 ni. Cikgu nak bagi contoh je untuk soalan 4. Yang lain ni nanti kamu boleh buat kan? Okay, nak bagi contoh soalan 4.
Wah, sikit. Okey, antara 4 A, B, C, D, mana yang tak boleh buat? Sambil cakap-cakap awak tengok buku teks sendiri ya. Yang mana satu yang nak kita bincangkan? Ke tak ada? Okey, cikgu bagi contoh soalan C. Soalan C. Okey, H tolak J tutup kurungan kuasa 2. 2H, 3H tolak 3J. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Bila ada kurungan kuasa 2 ni bermaksud H tolak J ni 2 kali. H tolak J. Okey, tolak 2H tolak 2H kurungan 3H tolak 3J. Okey, topik ni memang kamu kena teliti. Jangan cuai. Kalau cuai sekali daripada atas dah salah, bawah pun salah semua. Jadi ni H kuasa 2. H darab H. H darab J tolak negatif HJ. Okey, J darab H tolak juga HJ. Okey, negatif J darab negatif J. Positif J kuasa 2. Okey, siap dah yang sebelah sana? Okey, yang sebelah kanan. Okey, yang sebelah kanan. Okey, sama juga. Tetapi ambil dengan negatif-negatif ni sekali darab. Negatif 2H darab dengan 3H jadi apa? Negatif? Negatif berapa? 6H kuasa 2. Boleh respon dengan cikgu tak? Jangan bagi cikgu cakap seorang-seorang. Okey, negatif 2H tolak dengan negatif 3J. Positif 6HJ. Okey, sementara antara cikgu buat ni ada tak yang cikgu tersilap kira ke? Betul tak? Khaira live on kenapa? Data tak cukup Okey, seterusnya. Okey, seterusnya apa yang kita kena buat? Kita kena kumpulkan, boleh ubah yang sama. Okey, apa yang sama? Okey, kat sini kita tengok yang sama H. H kuasa 2. Apa yang sama dekat sini adalah H kuasa 2 dan negatif 6 H kuasa 2. Okey, so kita kira yang tu dulu. Berapa dapat ni? 1 tolak 6. Jawapan dia berapa? Daria tak boleh respon dengan suara ke? Kan 5 Daria, negatif 5. H kuasa 2. Mic rosak. H kuasa 2. Okey. Kalau seterusnya kita tengok apa lagi yang sama. Negatif 1 HJ, negatif 1 HJ dan juga tambah 6 HJ. Negatif 1, negatif 2. Negatif 2 tambah 6. Negatif 2 tambah 6 jadi positif 6 tolak 2. 4 HJ. Betul. Kemudian yang last kali J kuasa 2 tak ada kawan, turun je bawah. 2. So ni lah jawapan dia. Kenapa ni? Dah tidak. H kuasa 2. Ini HJ dan last kali J kuasa 2. Okay, so tu soalan 4. Soalan 4. Okay, yang lain boleh yang mana cikgu tak sempat semak tu kamu boleh semak sendiri. Macam mana nak semak boleh checkkan jawapan di belakang buku teks tengok sama ke tak. Alright, seterusnya. Okey, seterusnya muka surat 27 kita masuk 2.2 pemfakturan 2.21. Okey, konsep faktor dan pemfakturan. Pemfakturan ialah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra dan apabila didarab akan menghasilkan ungkapan asal. Pemfakturan merupakan proses songsang kepada kembangan. Okey, contoh 3P. Macam mana dapat 3P? Sebab 1 darab 3P atau 3 darab P. Okey, jadi faktor dia apa? Faktornya 1,
3P dan 3P. Okay, di mana faktor dia adalah 1, 3P. 3 dan juga P ada 4. Okay, so seterusnya kita pergi pada muka surat. Surat berapa ni? Muka surat 28. Okay, faktor. Faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar FSTB bagi hasil darab ungkapan algebra. Okay, faktor sepunya ialah faktor bagi suatu algebra yang membahagi dengan tepat dua atau lebih sebutan lain. Faktor sepunya terbesar FSTB ialah faktor yang terbesar antara semua faktor sepunya. Okey, perhatikan ungkapan yang diberikan. Jadi 2 ialah faktor sepunya bagi 4x dan juga 2. Okey ni. 2 dan juga 4x. Okey, faktor sepunya. Okey, pemfaktoran ialah songsangan daripada kembangan. Okey, kat mana, kenapa dia cakap gitu? Jadi bila yang warna biru ni, cikgu highlight warna biru ni nak pergi kepada A kuasa 2 tambah AB ini nama dia kembangan. Okey, daripada A kuasa 2 tambah AB ni nak pergi ke warna biru ni dipanggil sebagai pemfaktoran. Dia buat kurungan, ni dipanggil sebagai pemfaktoran. Okey, daripada tak ada kuasa 2 jadi kuasa 2, ini dipanggil kembangan. Okey, kita tengok contoh 6. Okey, senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap sebutan yang berikut. Okey, yang pertama soalan A ada 6H dan 4GH. Okey, penyelesaian dia macam si Faye dia buat, 1 darab, dia mula dengan nombor 1. 1 darab dengan H dapat 6H. Lepas nombor 1, nombor 2. Okay, nombor 2. 2 darab 3H dapat 6H. Kemudian 3. Dah habis nombor 3. Nombor 3, okay, seterusnya dia pergi, kalau cikgu pergi nombor 6. 1, 2, nombor sebelah kiri. Dan boleh ubah kalau boleh biar selebihnya di sebelah kanan supaya kita tak confuse. Okey, so jadi ini pemfaktoran. Jadi pemfaktoran bagi 6H ialah 1, 2, 3H, 6, 2H, 3H dan juga 6H. Okey, seterusnya pemfaktoran bagi 4GH. Okey, dimula dengan sifar 1. 1 darab dengan 4GH. 4 darab dengan GH. 2 darab dengan 2GH. 2G darab dengan 2H. G darab 4H dan H darab dengan 4G. Maka dekat sini pemfaktoran bagi 4GH ialah 1, 4GH, 4GH, 2, 2GH, 2G, 2H, G, 4H, G dan 4H dan 4G. Okey, jadi faktor sepunya. Faktor sepunya bermaksud nombor yang sama dengan faktor di atas. Faktor 6H tu. Apa yang sama? 1, 2, 2H dan juga H. Yang dihitamkan dekat buku teks kamu yang dihitamkan adalah sebutan yang faktor yang sama. Faktor sepunya yang sama. Jadi ada 4 je lah yang sama. Yang lain semua tidak sama. Okey, seterusnya kita pergi contoh B. Kita tengok contoh B. Okey, contoh B ada 3. Ada 3 sebutan. 6C kuasa 2D. 1. 3D kuasa 2E dan satu lagi 6DEF. Okey, jadi dia faktorkan. Ni dia menggunakan pendaraban ni. Setiap satu ni. Ataupun macam kita pernah buat pendaraban berulang. Jadi 9C kuasa 2D. Okey, apa yang boleh dibahagi? Dia keluarkan. Contoh kat sini 1 tu biasa 1 kan, 3 bagi dengan 9, 3 bagi 9 jadi 3C kuasa 2D. Okey, keluarkan 3 lagi jadi 1C kuasa 2D. Okey, kemudian huruf apa? Huruf C yang ada, huruf C. Jadi C bagi C akan jadi 1C, D tak ada turun balik. Okay. Dah bahagi lagi dengan C, jadi C ni dah jadi turun D. Dan last kali lah D. Jadi bawah adalah 1, 1, 1. Jadi bawah dia 1, 1, 1.
Okey, ini yang kita belajar pembahagian berulang. Jadi kat mana dia punya faktor tu? Dekat tepi ni. Dan termasuk nombor 1 ni dan tepi ni lah faktor yang dia ambil. Okey, 1, 3, 3, C, C, D. 1 darab 3, darab 3, darab C, darab C, darab D. Okey, tu yang soalan dia yang pertama, 9C kuasa 2D. Okey, kita tengok pula kepada 3D kuasa 2E. D kuasa 2E. Okey, kita tengok macam mana kita buat pembahagian berulang. Okey, contoh. Ini ada garisan dah, so kita nampak tak ni? Kamu tak nampak. Okey, tulis sini soalan 3D kuasa 2E. Okey, yang pertama kita bahagi dulu dengan nombor yang paling kecil. Okey, nombor 3. 3 bagi 3 berapa? 1. D kuasa 2E. Okey, so dah habis dah nombor, kita pergi kepada huruf pula. Okey, huruf D. D bagi D jadi D tinggal 1, E. E tak boleh bagi, turun balik. Okey, ada lagi huruf D. Bagi lagi dengan D. Jadi 1, 1, E. Kenapa turun E? Sebab E tak boleh bagi dengan D. Dalam sekali E dah sampailah bawah ni jadi 1. Okey, bila bawah jadi 1. Okey, mana faktor dia? Adalah nombor kat hujung ni dan juga nombor 1. Nombor 1 Jadi susun balik. 1, 1, 3, D, D, E. 1, 3, D, D, E. Boleh tak? 1 darab 3, darab D, darab D, darab E. Okey, begitu juga dengan 6, D, E, F. Buat pembahagian berulang, jadi kamu akan dapat 1 darab 2, darab 3, darab D, darab E dan juga darab F. Jadi, bila dah disenaraikan macam tu, jadi kita boleh nampak nombor yang sama, iaitu ni sederet ni nombor 1. Okey, kemudian apa lagi yang sama ketiga-tiga ni? Nombor 3. Okey, apa lagi yang sama? D. D dengan D. Maka faktor sepunya bagi soalan yang diberi ialah 1, 3, D dan juga 3D. Okey, 3D. Kenapa dia boleh macam ni? Awak perhatikan 1, 3, okey, dan 3 ni dia gabung. 3 darab dengan D, 3D. Jadi 3D ialah faktor sepunya kerana punya E. Faktor sepunya kerana boleh membahagi semua sebutan di atas dengan tepat. Okey. Seterusnya. Okey, kat sini cuba akan tengok perhatian yang 1 ialah faktor bagi semua sebutan algebra. Jadi dia kata walaupun soalan tu tak ada nombor, contoh tak ada nombor, apakah faktor bagi A, B? Ada tak nombor sini? Tak ada kan? Tak ada, tetapi faktor dia masih ada nombor 1. Sebab tu dia kata 1 ialah faktor bagi semua sebutan. Jadi 1 darab dengan A, darab dengan B. Darab dengan A, darab dengan B. Jadi 1 A, B dan juga AB ni adalah faktor bagi AB. Ada nombor 1 walaupun kat situ tak ada nombor. Okey, setakat ni faham? Faham. Kau boleh respon lah. Jangan bagi cikgu cakap sorang-sorang. Okey, seterusnya pemfaktoran ungkapan algebra menggunakan FSTB. Okey, ungkapan algebra boleh difaktorkan dengan mencari faktor sepunya terbesar. Okey, misalnya okey, 8x dan juga 12x kuasa 2 di mana 4x ialah FSTB. Okey, maka ungkapan algebra bagi soalan tersebut ditulis sebagai hasil darab dua faktor seperti 4x dinamakan full faktoran. Okey, 4x kurungan 2 tambah 3x. Ini dinamakan sebagai pemfaktoran. Okey. Imbas kembali. Yang ni ingat balik apa yang kamu belajar semasa tingkatan 1. Faktor bagi 16 ni lah yang kita buat tu. Okey, sama juga dengan yang kita belajar ungkapan ni. Okey, seterusnya kita pergi pada muka surat 31. 31 ke 29?
29. Okey, muka surat 29. Dia kecil sikit Okey, muka surat 29. Tengok contoh 7. Okey, tentukan faktor sepunya terbesar FSTB bagi setiap sebutan yang diberi. Okey, dia menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, kenapa dia keluarkan 2? Sebab 2 adalah nombor yang paling kecil. Dia keluarkan 2 dulu. Sikit. Okey, 6 dengan 4. So boleh 2 boleh bahagi dengan 2. Boleh bagi dengan 2. Jadi 6H bagi dengan 2 dapat 3H. Jawapan dia kamu letak di bahagian bawah. Okey, letak bahagian bawah. Okey, 4GH bagi dengan 2 akan dapat 2GH. Okey, seterusnya kita tengok 3H dan 2HG. Apa yang sama? Yang sama adalah huruf H. Jadi keluarkan H, jadi yang tinggal 3, potong H yang tinggal 3, ini pun yang tinggal G. Jadi FSTB dia adalah 2H. Mana dapat 2H? Ni yang ujung ni, yang sebelah kiri, 2 dan H kamu darabkan. Jadi faktor sepunya terbesar adalah 2H. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh B. Okey, contoh B, soalan dia, okey, 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan 6DEF. Okey, kita masukkan garisan ni untuk perbahagian berulang. Kemudian kita tengok nombor. Nombor 9, nombor 3 dan nombor 6. Kita boleh bahagi sifir yang mana yang boleh dibahagi ke tiga. Okey, kalau kita guna sifir 2, 9 tak boleh bagi 2. 3 pun tak boleh bagi 2. Jadi kita guna sifir 3. Keluarkan nombor 3 di mana semua nombor ni boleh bahagi tepat dengan 3. 9 bagi 3, 3. Letak kat bawah ni jawapan. 3C kuasa 2D, turun balik dia punya ungkapan. Pun boleh ubah sebab. Sebab apa turun balik? Sebab pun boleh ubah huruf mana boleh bagi dengan 3 kan? Jadi turunkan saja. Okey, 3 bagi 3 1. Nak letak 1 boleh, tak nak letak pun tak salah. Okey, seterusnya 6. 6 bagi 3 dapat 2. 2D, 2D, E, F. Okey, seterusnya kita tengok nombor ni, nombor 3, nombor 1 dengan nombor 2 dah tak boleh bagi dah dengan nombor. Jadi kita tengok pula huruf apa yang sama. Okey, ni sini ada C, tak ada C. So C tak boleh. So kita tengok apa lagi huruf yang sama. Jadi yang sama adalah huruf D. Jadi potong sini D, potong 1D, potong D. Okey, jadi yang tinggal 3C kuasa 2 turunkan. Okey, D tinggal 1 D, E dan 2 E, F. 2 E, F. Jadi faktor sepunya terbesar kat mana kita ambil? Ni sebelah kiri ni di mana 3 ni kamu darabkan. 3 darab dengan D dapat 3 D. Okey, seterusnya contoh penyelesaian bagi soalan 2. Faktorkan setiap ungkapan berikut. Okey, bila dia kata faktor, jadi tak perlulah selesai. Memang dia suruh faktor. Dia fahamkan soalan bila faktor dia tak suruh kamu selesaikan. Kita kena cari jawapan untuk faktor sahaja. Macam mana nak cari? So kita tengok kat bawah ni. Penyelesaian. Okey, so 3. Kenapa dia letak sini 3? Kerana 3 dan 15 boleh bagi tepat dengan 3. Jadi 3 bagi 3 1. 15 bagi 3, 5. Okey, X ni turunkan. Okey, kemudian kalau kita nak teruskan, cuba kamu tengok kat sini ada tak yang sama? Tak kan? Tak ada yang sama dah boleh bagi. Sebab tu dia berhenti sampai ini sahaja. Sampai nombor tu tak boleh bahagi lagi. Okey, jadi SFTB dia mana dia ambil adalah nombor 3. Maka, macam mana kita nak tahu jawapan ni? Dia suruh faktor kan? FFTB dia adalah 3. Tapi macam mana kita nak tahu ni? Nak tahu susunan ni. Okey, yang pertama kamu ambil ni 3 ni. Okey, yang bahagian bawah ni letak dalam kurungan. X tambah 5. Faham?
Faham. Faham. Okey. So, kita pergi soalan B. Okey, soalan B. Kita salin soalan, kita buat pembahagian berulang. So, kita tengok nombor mana yang boleh dibagi tepat dengan 7 dan 21. Jadi kat sini nombor 7. Sebab nombor 3 tak boleh, 7 tak boleh bagi 3, 7 tak boleh bagi 5, 7 tak boleh bagi 2. So, boleh bagi tepat dengan 7, nombor 7 lah. 7 bagi 7, 1. Nak letak 1 boleh, tak nak letak pun tak apa. Okey, kemudian 21 bagi 7 jawapan dia 3. M kuasa 2 ni turun. Okey, seterusnya kita tengok huruf apa yang sama iaitu huruf M. Jadi 1M bagi dengan M tinggallah 1 sebab M ni kena potong. Sebab dia bagi kan. So 2 ni potong 1 tinggallah 1. Okey, jadi faktor sempurna terbesar adalah yang sebelah kiri. Dan macam mana kita nak faktorkan kiri dengan kanan ni kamu, yang kiri ni 7M letak di bahagian luar, dalam kurungan ni yang nombor bawah ni. 1 tambah 3M. Dapatlah marker. Marker. Itulah dapat jawapan dia. Okey, seterusnya. Menggunakan beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Yang ni. Macam mana kita nak cari faktor kalau ada X kuasa 2, soalan dia X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Okey, sebutan beza kuasa 2 boleh difaktorkan dengan beza kuasa 2 sempurna. Kaedah ni hanya boleh digunakan jika kedua-dua sebutan algebra tersebut ialah kuasa 2 sempurna. Apa maksud kuasa 2 sempurna? Banyak kali dah cikgu tegur ni. Apa kuasa 2 sempurna? Banyak kali kan cikgu dah tanya soalan ni, kuasa 2 sempurna. Ada orang nak bagi contoh tak kuasa 2 sempurna? Tak ada? Contoh 4. Betul. Kuasa 2 sempurna ni adalah jawapan sifir kuasa 2 yang kamu hafal tu. 4, 2 dah 2, 4, 3 dah 3, 9, 16, 25. 25 lagi apa? 36, 6, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 100. Yang jawapan sifir kuasa 2 yang kamu hafal sampai 400 tu, sehingga 20 kuasa 2 tu sampai 400 tu, itu jawapan tu adalah kuasa 2 sempurna. Okey, macam mana kita nak buat kaedah ni? Yang penting awak tengok, kalau pun boleh ubah dia X kuasa 2, kita tahulah X kuasa 2 sama dengan X darab dengan X. X darab X kan, sebab tu jawapan kat sini X. Okey, kalau 4 ni adalah kuasa 2 sempurna daripada 2 darab dengan 2. Sebab tu 2 ni kuasa 2. Jadi macam mana kita nak buat kaedah pemfaktoran macam ni? Awak kalau nampak tolak kat sini, bermaksud kat sini X, satu operasi dia tambah 2. Satu lagi operasi dia tolak 2. Mana cikgu dapat X? Ni daripada X kuasa 2 ni. Mana cikgu dapat 2? Daripada 2 kuasa 2. Kenapa tolak dengan tambah? Sebab tambah darab dengan tolak, jawapan dia tolak, jawapan dia negatif. Ni jawapan akhir dia kat sini, jawapan kepada soalan kat sini adalah negatif. Sebab tu kita kena cari simbol tambah dengan tolak yang berbeza lah supaya dapat apa? Dapat negatif. Okey, seterusnya kita tengok contoh 8. Faktor setiap ungkapan yang berikut. Okay, so dia bagi contoh dekat sini. B kuasa 2 tolak 1. Okay, semua kita tahu 1 juga adalah apa? Adalah kuasa sempurna. Kena letak sini 1. Kenapa 1? Sebab 1 darab dengan 1, jawapan dia 1. 1 kuasa 2 sama dengan 1. 1 juga adalah kuasa 2 sempurna. Okay, so dekat sini soalan dia buat macam mana? Okay, B kuasa 2 ni sebab B kuasa 2 letak je kat bawah. Okay, langkah kedua ni semua kena kuasa 2. Jadi 1 ni macam mana dapat 1 kuasa 2? Seperti yang cikgu cakap tadi lah. 1 darab dengan 1. 1 darab 1 jawapan dia 1. Jadi 1 ni kuasa 2. 1 kuasa 2. Okay, macam mana kita nak masukkan dalam ni? Okay, letak 1 buat kurungan ni. Ambil je nombor kat sini. Apa yang kamu dapat hasil daripada
langkah kedua tu. Okey, jadi B. B. Ujung ni 1, 1. Okey, tengok pada soalan. Soalan dekat tengah ni adalah negatif. Negatif bermaksud kita punya operasi mesti operasi tidak sama, iaitu satu positif dan satu negatif. Okey. Cikgu boleh tak saya buat B tolak 1, B tambah 1? Okey, boleh. Boleh juga macam ni. Nak tukarkan apa? Negatif tu duduk sebelah apa ni? Kurungan di sebelah kiri pun boleh, sebelah kanan pun boleh. Asalkan dia tidak sama. Okey, faham setakat ni? Faham. Okey, faham Okey, seterusnya kita pergi pada contoh B. Okey, contoh B di mana dia letak 9M kuasa 2 tolak 100. Okey, 9M kuasa 2 ni kalau kita menggunakan kaedah kuasa 2 sempurna, jadi apa yang kamu dapat? Macam mana dapat 9M kuasa 2? 9 daripada 3 darab dengan 3. Jadi sama dengan 3 kuasa 2. Okey, jadi 3 ni sebab tu letak jawapan ni 3. M, kenapa M? Sebab M kuasa 2. Letak terus rapatkan 3M kurungan. Jadi 3M darab dengan 3M dapat 9M kuasa 2. Tak nampak Okey, dapat 9M kuasa 2. Okey, 3M darab 3M dapat 9M kuasa 2. Jadi 3M kurungan kuasa 2. Jadi kamu pemudahkan ni terus kuasa 2. 3M ni letak dalam kurungan kuasa 2. Okey, cikgu nak tegur lagi, jangan kamu buat jawapan. Kalau kamu buat jawapan 3M kuasa 2 ni salah. Sebab tak ada kurungan. Kenapa salah? Okey, kenapa salah? Kerana 3M kuasa 2 ni bermaksud 3 darab dengan M darab dengan M. Salah lah, mana nombor 3 satu lagi. Sepatutnya bila kamu buat dalam bentuk kurungan macam ni, ini baru betul 3M yang pertama darab dengan 3M yang kedua. Okey, so perhatikan kenapa kena tak kurungan dan kenapa tidak ada kurungan. Ni adalah benda yang berbeza, ungkapan yang berbeza. Okey, balik pada soalan. Okey, seterusnya kita tengok 100. Okey, 100. Punca kuasa 2 sempurna 100 apa dia? Apa dia? Beritahu cikgu. 10. Okey, sebab tu cikgu suruh hafal. Benda ni dah, kalau kita tengok je dah tahu jawapan. Tak perlulah kita nak tekan kalkulator. Dah ingat dah. Okey, 10. Okey, terima kasih Daria. 10. Letak kat sini 10. Okey, letak 10. Okey, sekarang ni cikgu nak letak dalam kurungan. Jawapan letak kurungan. Cikgu nak letak nombor apa? Awak tengok langkah kedua. Kita dah jumpa langkah kedua adalah 3M. Letak sebelah ni 3M, 3M. Okey, sebelah kanan ni letak apa? Letak 10. Letak 10, letak 10. Okey, sebab simbol je negatif. Jadi bila negatif, 1 tambah dan 1 lagi tolak. Macam tu. 1 tambah dan 1 tolak. Okey, so seterusnya kita pergi kepada contoh C. Contoh C. Okey, kita pergi kepada contoh C. Nampak tak? Okey, contoh C. 3Y kuasa 2 tolak 147. Okey, yang pertama dekat sini dia keluarkan, apa maksud keluar? Dia menggunakan FSTB tadi, gunakan kaedah FSTB dan dia keluarkan nombor yang boleh dibagi yang dibagi sama. Macam mana dapat FSTB ni? Nak ulang balik. 3Y kuasa 2 dan satu lagi 147 ni, bahagi macam ni, bahagi. So nombor yang sama adalah 3. Jadi 3 bagi 3 1, 1Y kuasa 2. 147 bagi 3 dapat 49, tolak. Jadi buat kurungan. 3 ni duduk luar, yang bawah ni duduk dalam. Y kuasa 2 tolak 49. Dapatlah step yang ni. Okey, dapatlah step yang kedua.
Okey, step yang ketiga. Okey, macam mana dapat step yang ketiga? Okey, pastikan yang dalam kurungan ni kita jadikan dia sebagai kuasa dua sempurna. Menggunakan kaedah kuasa dua sempurna. Okey, macam mana? 49 ni 49 adalah daripada 7 kuasa 2. 7 darab 7, 49. Letak nombor 7. Okay, dapat dah 7, dapat dah Y kuasa 2, okay 3. Okay, sekarang ni 3 letak kat luar. Okay, Y ni 1 sebelah kiri kurungan. Okay, 7 letak sebelah kanan kurungan. Kemudian kita tengok pula sebab dia negatif, so simbol kat sini 1 tambah 1 tolak. Okay, tak kisah nak letak sebelah kiri tolak, sebelah kanan tambah pun betul juga asalkan dia berbeza. Okey, satu kapan jibra seperti X kuasa dia boleh. Okey, ni seterusnya. Sekejap kita pergi contoh D dulu. Okey, D sama juga macam tadi. Keluarkan 5 menggunakan FSTB. Menggunakan kaedah pembahagian berulang. Keluarkan FSTB dia 5. Jadi 5 bagi 5 1. Dia tinggal K kuasa 2. 80 bagi 5 dapat 16. Okey, 16 clue seterusnya. 16 adalah kuasa 2 sempurna. Bila 16 adalah kuasa 2 sempurna, maka kita boleh menggunakan kaedah kuasa 2 sempurna lah. Di mana 16 ni dapat daripada 4 darab dengan 4. Jadi 4 kuasa 2, K kuasa 2, 4 kuasa 2. Okay, so kita boleh letak dalam kurungan, 5 letak luar. Okay, sebelah kiri kurungan letak huruf K dan sebelah kanan kurungan letak 4, letak 4. Okey, sebab dia negatif, so negatif jadi kedua-duanya mempunyai operasi yang berbeza. 1 tambah dan 1 tolak. Okey, seterusnya kita pergi kepada satu ungkapan jibra seperti X kuasa 2 tambah 2XY tambah Y kuasa 2 boleh difaktorkan. Okey, bila dekat sini clue dia ada nombor kat tengah ni, X dengan Y ada sama yang kat tengah ni, jadi operasi dia tambah. Jadi operasi dia tambah. Kalau seperti dalam soalan negatif, bila soalan negatif yang cikgu kuning negatif, maka jawapan akhir dia 1 tambah 1 tolak. Dan dia tak ada nombor kat tengah-tengah ni, tak ada. Dia tak ada nombor yang kat tengah ni. Kalau ada nombor tengah ni, dua-dua ni tambah. Okey, menggunakan pendaraban silang, bagi ungkapan jibra berbentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C, di mana A yang depan ni bukan kosong. Dan A, B, C ialah satu CJ yang boleh difaktorkan dengan kaedah pendaraban silang. Okey, contoh. Perhatikan contoh di bawah berserta penerangan untuk pemfaktoran ungkapan algebra. Okey, bandingkan perkali. Okey, A ni 1, B ni 6 dan C ni 8. Maka A, B dan C. Okey, A 1, B 6 dan C 8. Nombor 1, dia suruh bandingkan langkah 1. Langkah 2. Okey, langkah 2 kena buat apa pula? Okey, faktorkan 8. Faktor bagi 8 ni. Nombor 8 ni kita faktor dulu. Okey, kita cari dulu faktor 8 ni. Iaitu 1 darab dengan 8, lagi 2 darab dengan 4. 8, 2 darab 4. Okey, jadi apa faktor dia? 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Okey, 2 dan 4 dipilih kerana menepati C iaitu 2 darab dengan 4, 8. Okey, kenapa 2 dengan 4 ni dipilih? Sebab awak kena try satu-satu. Satu, kalau kita buat operasi tambah, 1 tambah 8 dapat berapa? 9. Dapat 9. 1 tambah 8 dapat 9. 9 mana ada dalam ni? Ada nombor apa ni? Ada nombor 6. Jadi cuba kita bandingkan kat bawah ni. 2 tambah 4 dapat tak 6? Dapat 6 kan? Sebab tu kita pilih 2 tambah dengan 4. Kita ambil faktor 2 dan juga 4.
Okey, macam mana ya kita pilih sebab kita boleh menggunakan tambah ataupun tolak. Kat sini cikgu try tambah. Okey, tambah dan menepati iaitu 6. Sama dengan tengah ni iaitu 6. Okey, langkah ketiga. Dan lepas langkah kedua, langkah ketiga pula. Okey, 2 dan 4 tadi kita pilih dan menepati B iaitu 2 tambah dengan 4 tadi 6 yang cikgu terangkan tadi. Okey, baru lakukan pendaraban silang. Okey, macam mana pendaraban silang ni? Okey, yang pertama buat garisan lebarkan di sebelah kiri, besarkan di sebelah kiri. Okey, kemudian letak X. X ni letak 1, 2. 1 atas, 1 bawah. Okey, kemudian nombor 2 yang kita dapat faktor tadi iaitu 2 dengan 4, awak letak ke sini 2 dengan 4. Okey, 2 dengan 4. Okey, setakat ni faham? Faham. Okey. Seterusnya ni positif 2, positif 4. Okey, seterusnya macam mana kita tahu kita buat betul ke salah? Yang ini kalau macam masuk darat silang ni kita cuba jaya ni. Cuba jaya. Okey, X darab dengan X kuasa 2. Okey, 2 darab dengan 4. Ini bawah ni anak panah biru ni darab. Okey, jadi 8. Okey, sampai sekat ni faham? Dia ke bawah, darab ke bawah tu darab. Kemudian bila kita nak jawapan di sebelah kotak ni, sebelah kanan ni, kita kena darab silang di mana X ni, anak panah cikgu tulis warna biru ni kena darab bersilang. X darab dengan 2 dapat 2X. Letak jawapan dekat sini. Okey. Yang seterusnya satu lagi, silang kat bawah ni pula. X darab dengan tambah 4 jadi tambah X. Okey, bila kurungan yang cikgu anak panah ni sebelah kanan ni, ini untuk operasi apa? Tambah. Ni nampak tak? Ni yang cikgu highlight ni. Sekejap. Yang ni. Ni tambah. Yang kurungan di sebelah kanan tambah. Yang sebelah kiri ni dah darab. Yang biru ni darab. Yang sebelah kanan tambah. Jadi 2 tambah 4. Jadi jawapannya berapa? 2 tambah 4. 2 tambah 4 berapa? 6. 6X. 2X tambah 4X jadi 6X. Jadi dekat sini sama dah macam soalan dia. Mana soalan dia? Okey, soalan dia. Tengok kat bawah ni. Okey, soalan dia. X kuasa 2 tambah 6X tambah 8. Okey, X kuasa 2 ada. Okey, tambah 6X tambah 8. Tambah ni maksudnya jawapan kita tadi tu positif. Kita lupa tulis ni. 2X tambah 4X kan positif 6X. Okey, 2 darab dengan 4 kan positif 8. Okey, bila menepati soalan ni, kat mana jawapan dia? Okey, jawapan dia di sini. Ni, X tambah 2. Satu lagi, X tambah 4. Yang cikgu biru tu. X tambah 2, letak dalam kurungan ni. X tambah 2, tutup kurungan. Okey, buka kurungan baru. X tambah dengan 4. Okey, setakat ni. Jelas tak? Setakat ni jelas tak? Faham tak? Okey, nanti kalau tak faham nanti tengok rakaman cikgu banyak kali. Kita tengok banyak kali sampai faham. Okey, seterusnya tadi kita pergi ke mana pula? Okey, sini. Okey, contoh 9. Okey, contoh 9 sikit lagi. Ada 2 minit lagi. Lepas ni nanti sebab kamu kena buat ni. Faktor sepunya. Nanti kena buat latihan ni. Faktor sepunya. Faktor ungkapan algebra berikut. Okey. Jadi cikgu nak tunjuk contoh dulu. Okey, contoh 9. Siapalah baru masuk ni, dah habis dah kelas. Okey, contoh 9. Okey, faktor setiap ungkapan berikut. Okey, cuba kita perhatikan kat sini langkah pertama dia cakap apa? Langkah pertama kita kena bandingkan. Kita tengok huruf A. A sama dengan berapa A? A depan X kuasa 2 sama dengan? Depan X kuasa 2 sama dengan apa ni? 1. Okey, A 1. Okey, B ni. Negatif 6. Okey, C
C apa C? C tambah 9. C yang hujung ni tambah 9. Okey, langkah pertama. Okey, langkah kedua dia suruh tengok C ni, nombor 9 ni. Apa faktor 9 ni? Apa faktor 9? 1 darab dengan 9. Lagi 1? CP berapa? Dapat CP berapa darab 9? Berapa darab berapa dapat jawapan dia 9? 3 darab 3. Betul, 3 darab 3 3 darab 3. betul, 3 darab 3 9. Okey, kemudian kamu tengok kat sini, macam mana kita dapat negatif 6? Kita try dulu tambah. 1 tambah 9. Dapat 6 tak? 1 tambah 9? 10 kan? Okay, kita try pula tolak. Kalau tolak 9 tolak 1, 8. 8. Jadi ini tak boleh, tak menepati. Okey, kita try 3 dengan 3. 3 dengan 3. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 3, 6. Kita tolak 3, kosong. Jadi kita ambil 3 tambah dengan 3. Okey, sampai sini faham? Faham. Faham. Sifat cikgu dah panas dah. Okey. Sekejap sikit lagi. Okey, kemudian dia ambil 3 darab 3. Sebab disebabkan B ni adalah negatif 6, jadi dia kena letak ke sini lah, negatif 3 darab negatif 3. Sebab negatif 3 darab negatif 3 dapat positif 9. Dapat positif 9. Jadi kita akan ambil negatif 3 darab dengan negatif 3. Macam mana dia susun macam cikgu tunjuk tadi. Okey, X letak X atas bawah. Okey, letak negatif 3, negatif 3. Ambil yang ni. Ambil yang kamu jumpa tadi ni. Negatif 3, negatif 3. Okey, darab ke bawah. X darab dengan X kuasa 2. Negatif 3 dan negatif 3 dapat positif 9. Dapat positif 9. Ini yang kena faham ni. Kenapa ada negatif, kenapa ada positif. Okey, kemudian kita darab silang dapat negatif 3x. Okey, darab lagi silang ke bawah ni, darab silang dapat negatif 3x. Jadi bila kedua-dua negatif kita tambah akan dapat negatif 6x. Okey, macam mana kita nak susun? Nak susun x tolak 3 ni, ambil yang ni. Macam memanjang. Memanjang macam ni. X tolak 3 kurungan pertama, x tolak 3 kurungan kedua. Okey, setakat ni faham Okey, jadi tugasan cikgu cakap tadi, Daria nanti add dekat Telegram tugasan Jom cuba 2.2, 1, 2 dengan 3. 1, 2 dan 3 dulu Okey, jadi itu saja untuk hari ni sejam. Okey, cuba buat, jangan tangguh tugasan, nanti kamu akan jadi lambatkan tugasan yang tak siap. Cepat buat, cepat hantar. Okey, jadi kita relax, tak adalah stres sangat sebab kerja banyak tak siap. Okey, jadi itu saja untuk hari ni. Kita jumpa insya-Allah pada hari apa? Next class nanti hari apa? Hari Khamis, tutorial saja dengan Jumaat. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.